A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihil kirami wa ashabihil azam syai'un lillah minna lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi Masjid kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Pengurusan Masjid. Sebelum tu saya blocking. Kalau katalah nak keluar, beritahu saya lah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada pagi ini, tuan-tuan, dalam perkongsian ilmu kita, lebih-lebih lagi di bulan yang penuh keberkatan, bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita masih ada lagi berbaki hanya beberapa hari saja lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesihatan dan semangat kesungguhan untuk kita menghidupkan malam Ramadan. Agak luar biasa berbanding pada malam-malam di awal-awal Ramadan, sebab di perhujung ni ada kelebihan-kelebihan yang kita akan cari. Dan lebih-lebih tuan-tuan, Ramadan akan pergi, kita akan tunggu lama lagi. Itu pun jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu. Baru-baru ni pun 2-3 orang juga keluarga kepada sahabat saya yang pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di tengah bulan Ramadan. Dan kita yang masih ada ni, jangan lupa kita ambil peluang untuk kita merebut Ramadan. Kalau kita tak rebut, dia pergi juga, kan? Pergi tak pergi, kita yang rugi kan. Pagi ini kita masuk pada muka surat 515, tajuk yang ke-17, adab bermusafir. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahawa setiap orang yang bermusafir atau dalam perjalanan yang bertujuan untuk menuntut ilmu pengetahuan ataupun ilmu agama ataupun untuk mencari rezeki selagi mana ia tak bertentangan syariat, kan,
maka orang itu termasuk dalam kalangan mereka yang menuju jalan akhirat. Maknanya baik, bagus. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, seseorang itu dianggap bermusafir 2 marhalah apabila perjalanan dia 81 kilometer. 81 kilometer tu dah boleh kita berstatus sebagai musafir. Bila bermulanya status itu masuk ataupun dipakaikan ke dalam diri kita, bukan keluar pada pintu. Dalam mazhab Imam Syafi'i disebut keluar daripada bandar. Bandar ini susah kita nak mengukurnya di dalam konteks, dalam keadaan kita, sebab berbeza-beza. Kita kalau bandar kan mungkin kita katakan bandar Rembau, kan, tunggu jalan jumpa, masuk sempadan Seremban, maka masuklah bandar Seremban. Apakah itu ukuran yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i bandar itu? Sebab dalam kitab Fiqh Manhaji, Imam Syafi'i sebut bandar itu diberikan definisi dia, iaitu suatu tempat yang ada padanya pasar, ada mahkamah. Itu saja tuan-tuan. Tapi nak ukur itu, kita baca ada pasar, ada mahkamah pun agak sukar juga untuk kita bila masanya kita keluar pada bandar itu. Dan juga ditambah oleh mazhab Imam Syafi'i, dia kata apabila kita keluar, rumah yang terakhir ataupun pokok kayu yang terakhir bagi bandar itu pun susah juga, ya. Jadi untuk mudah saya dalam muzakarah fatwa pun bincang juga, kan, dan perkara ini kita sampaikan kepada orang ramai macam mana ukuran yang boleh kita pegang, tidak keliru. Nak katakan tengok rumah terakhir, pokok terakhir bagi bandar itu agak sukar. Nak pakai definisi mestilah ianya adanya pasar dan adanya mahkamah, kan? Betul lah, tapi kawasannya seluas mana? Rembau ni adanya mahkamah, ada pasar. Kalau tengok segi maksud dah kena dah tu. Tapi di mana sempadannya? Sempadannya iaitu rumah terakhir bagi bandar itu, pokok terakhir. Susah juga kita nak cari, kecuali kita pergi tanpa tu, ini pokok terakhir bagi kasus, kan? Jadi kita ambil satu kias yang boleh kita kiaskan dan ianya dipakai oleh beberapa perbincangan mazhab para ulama, termasuk Jawatan Khusus Fatwa, iaitu kita mengambil perkiraan ukuran yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi dengan para sahabat hendak keluar menuju Mekah menaikkan ibadah haji ataupun umrah. Di mana ihram dia? Kalau pada Madinah, mana ihram dia? Di mana tuan? Yes, berali. Nabi para sahabat keluar pada rumah dia, nak kata pada rumah dia, status musafir itu belum lagi. Walaupun Madinah tu adanya pasar, adanya mahkamah, tapi maknanya keluar pada rumah ke masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Memahamkan kepada kita bahawa kenapa Nabi ni nak, para sahabat keluar dari rumah dah ni buat barang-barang, tapi berkumpul di Masjid Nabawi. Tapi waktu itu Nabi dengan para sahabat sembahyang 4 rakaat, menunjukkan status musafirnya belum dipakai lagi. Kalau pakai musafir, sembahyang qasar ya. Sebab musafir boleh qasar, boleh jamakkan asar, tak penuh sembahyang tamam. Kemudian bergerak sampailah ke berali. Waktu itu Nabi pun sembahyang fardu asar, tetapi Nabi tidak sembahyang 4 rakaat. Nabi sembahyang 2 rakaat. Menggambarkan, kita cuba fahami daripada hadis itu, perbuatan Nabi itu, bahawa Nabi telah memakai status musafir. Apa bukti dia?
buktinya sembahyang asar bukan lagi 4. Nabi telah qasarkan. Tadi zuhur 4, bertolak sampai di Bir Ali, dia sembahyang 2 rakaat asar, qasar. Baik, bermakna waktu itu Nabi dan para sahabat dah memakai status musafir. Berapa jaraknya daripada Madinah ke Bir Ali itu? Saya mengambil pendapat iaitu dalam muzakarah tu dia kata 11 kilometer. Jadi kita ambil lah itu 11 kilometer. Ada kata 8.5 kilometer. Kan? Tapi dalam muzakarah fatwa kata 11 kilometer. Baik. Jadi kalau begitu, kita bergerak pada rumah kita, meninggalkan rumah sehingga 11 kilometer dan masuk pada angka 12 kilometer, kita telah pun bergelar sebagai musafir. Jadi mudah, kita ada kereta, set lah. Oh, kan. Jadi di mana sebadan? Jadi kita cubalah, ya. Sebab ada orang bertanya, saya baru ni, kan barulah sebelum ni lah. Dia kata dia keluar dari rumah, sampai kat Cembung Batu 17 dia sembahyang qasar jamak. Boleh ke ustaz? Dia kata tak boleh. Saya dah musafir dah. Ya, tuan memang niat nak musafir, tetapi status musafir belum lekat lagi. Sebab Nabi keluar dari rumah, ada sahabat keluar dari rumah yang jauh dan dekat, kan? Keluar dari rumah sembahyang Masjid Nabawi, semua berkumpul. Zuhur tamam, sembahyang tamam. Baik. Itu musafir, ya. Baik. Oleh kerana itu, seseorang hendaklah menetapkan beberapa syarat dan adab ketika bermusafir. Kita kena tengok syarat dan adab bermusafir. Hal ini kerana apabila bermusafir untuk tujuan atau dengan perkara yang melalaikan, musafir dengan perkara yang melalaikan, maka dia tidak lagi tergolong dalam golongan orang musafir yang termasuk musafirnya adalah kebaikan menuju akhir ada pahala, tak ada, ya. Tetapi sebaliknya ini termasuk dalam golongan mereka yang semata-mata mementingkan keduniaan dan menjadi pengikut iblis dan syaitan. Maknanya tak tepatlah dan tidak layak juga dia untuk menggunakan kemudahan rakhsah untuk qasar dan jamak. Sebab tujuan musafir dia tidak bertepatan dengan syarak, mukhalafah lil syar'i, bersalahan dengan syarak. Jadi sekiranya syarat-syarat dan adab-adab musafir sudah dipenuhi, maka perjalanan bermusafir itu tidak akan terlepas sedikit pun daripada faedah-faedah yang ada hubungan dengan amalan menuju akhirat. Iaitu kalau kita musafir dengan syarat yang kena pada syariat, adab pun kena, tak ada masalah. Untuk ilmu, musafir untuk ilmu, kan bagus, kan. Musafir ziarah orang sakit, tak ada masalah. Musafir kita ziarah kawan kita time raya nanti jauh, melebihi 81 km, bagus. Musafir, anak bujang kita musafir nak pergi ambil makwa dia, ajak tengok wayang hari raya, kena dengan syarat tak? Tak kena dengan syarat. Maka ia tidak boleh menggunakan peluang kemudahan musafir. Untuk menjelaskan hal itu, baiklah dihuraikan dengan tujuan perjalanan. Baik, ada beberapa tujuan yang dihuraikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama iaitu bermusafir kerana menuntut ilmu. Ini bagus. Bermusafir untuk menuntut ilmu pengetahuan, ini ada yang hukumnya wajib dan ada hukumnya sunat. Imam Al-Ghazali memandang, Imam Al-Ghazali ialah mazhab yang kita pakai dari sudut ilmu tasawuf. Ada dua mazhab dalam ilmu tasawuf yang kita pakai. Yang pertama iaitu mazhab Imam Al-Ghazali, yang kedua mazhab Imam Abu Junaid Al-Baghdadi. Jadi bila kita membaca kitab tasawuf yang dikarang pendapatnya oleh kedua-dua imam ini, itulah mazhab Imam tasawuf. Kalau fiqh, kita apa mazhab kita? Kita tengok fatwa. Fatwa mengatakan dalam mazhab fiqh
kita menerima pakai keempat-empat mazhab, namun kita mengutamakan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu penting tuan-tuan ya. Sebab kalau kita kata kita hanya menerima pendapat mazhab Imam Syafi'i, tidak menerima pendapat mazhab yang lain, susah kita. Contoh zakatnya, kan? Zakat ni kita bayar ikut nilai. Kan ikut ni nilai. Kalau ikut mazhab kita bayar ikut beras. Jadi maknanya kita datang kena bawa beras. Kan? Kita datang kena bawa beras. Ambil beras pun sehati. Hari ni beramai orang bayar beras. Kan, tengok bertimbun hari Jumaat contohnya semalam kan. Tengok ada 10 kampit. Nak ditinggalkan boreh ni ke sini takut hilang amanah, dia ambil zakat. Ambil. Nak diangkut balik ke rumah, dia datang dengan motor ambil ni. Satu. Kemudian bila nak diagihkan kepada fakir miskin asnaf. Bukan fakir miskin asnaf kan. Ada beza tuan-tuan ya. Baru ni ada orang telefon saya minta dia bagi duit. Dia bagi duit. Saya beranggapan itu wakaf. Kemudian terhati tak nyata, dia tak sebut dah tadi duitnya apa dia. Telefon balik dia. Hajah, duit ni untuk apa? Dia untuk saya tolong agih-agihkan. Dia suruh bagi saya pada Darul Widat. Darul Widat tempat pengajian yang saya buat dengan kawan-kawan tu lah. Ustaz dia kata ini, dia kata duit 1,000 minta tolong Ustaz bagi pada Darul Widat. Kita pun ayolah. Sebab bila sebut Darul Widat ni wakaf. Memang wakaf ni dibuka berapa unit lagi. Tapi lepas tu saya fikir, telefon balik. Dia kata dia membayar fidyah puasa ibu dia. Fidyah puasa ibunya yang telah pergi bertemu Allah. Waktu hidup dia sakit, banyak puasa yang dia tak dapat buat, maka anak pun tak dapat nak qadakan puasa itu, maka dia kena bayar fidyah. Saya kata, hajah, kalau duit ni fidyah tak boleh diberi kepada Darul Widat. Sebab Darul Widat tidak layak untuk menerima fidyah puasa. Orang yang layak menerima fidyah puasa hanya 2 sahaja, iaitu yang fakir dan yang miskin. Biasa kita sebut fakir miskin. Bukan satu ya, fakir lain, miskin lain. Wallahu a'lam. Definisi fakir dan miskin Negeri Sembilan mungkin dah berubah. Sebab saya tidak lagi menjadi ahli fatwa. Bila dah bersara gitu, jadi definisi dia tuan-tuan ya. Ada definisi dia. Definisi itu diberikan oleh Jawatan Kuasa Fatwa. Orang yang termasuk dalam definisi tersebut, maka dia fakir dan dia miskin. Dulu tuan-tuan. Sekarang jangan rujuk yang sekarang saya kata ni. Ini dulu. Nak tahu fakir miskin, kena tengok balik. Pendapat itu mungkin berubah. Dulu zaman saya dalam Jawatan Kuasa Fatwa, orang yang miskin pendapatan seisi keluarga iaitu 750. Dan fakir ialah seisi keluarga pendapatan dia 450. Itu dulu. Sekarang mungkinlah berbezalah. Mungkin 1,200 ke, mungkin 900, wallahu a'lam. Tuan-tuan kena rujuk balik. Jadi maknanya tak boleh kecuali hanya kepada fakir dan miskin. Tapi kalau ni zakat memang asnaf lah yang 8 tu. Kan? Ambil boreh tu bagi pada dia. Kak ni boreh duit zakat. Kawan ni boreh dah bantuan sembang raya kan. Ada 2 kampit. Tapi zakat bagi boreh. Maka dia terpaksa jual boreh. Cari pula orang, siapa orang nak beli boreh supaya dapat duit. Dapat duit nanti dia boleh gunakan duit tu untuk beli daging sebab dia perlu daging. Boreh ada.
Daging tak ada. Tapi nak beli daging boleh kena jual dulu. Jadi dipanggil maqasid syar'i, dia lambat. Kan? Al-umur bi maqasidiha. Perkara itu mesti lihat pada tujuan dia. Jadi tujuan zakat itu meringankan tanggungan beban si fakir miskin ataupun asnaf tadi. Tapi panjang cerita dia, lambat baru sampai. Dapat boreh belum selesai lagi, belum meringankan beban lagi. Dia kena jual boreh. Nak jual boreh mungkin 4-5 orang jumpa baru boreh terbeli. Dah dibeli boreh dah boleh dapat duit. Dah dapat duit tu barulah dia dapat beli daging. Jadi kita tak pakai pendapat mazhab Imam Syafi'i. Kita ambil pendapat yang lain, iaitu kita menggunakan nilai. Bila dia bagi nilai duit dia dapat, terpulanglah pada dia nak beli apa, sebab yang dapat yang dipegang ialah duit. Maka itu bukan mazhab Syafi'i. Kan? Jadi sebab itu dalam mazhab fiqh dia kata kita menerima pakai keempat-empat mazhab, walau bagaimanapun kita mengutamakan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Baik. Jadi dalam bab untuk ilmu ni, bermusafir untuk ilmu ada dua hukum. Ada kala wajib, ada kala sunat. Persoalan ini dapatlah dilihat daripada jenis ilmu pengetahuan yang hendak dituntut. Apa ilmu yang dia nak tuntut? Ada hukum wajib dia musafir, wajib dia cari ilmu. Ada hukum sunat dia mencari ilmu. Tapi menentukan wajib dia mencari ilmu atau sunat mencari ilmu, kena tengok apa ilmu yang dia nak cari. Ilmu nak cari. Sebab ilmu ada terbahagi kepada dua. Satu dipanggil ilmu fardu ain, satu ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ada 3. Maksud ilmu fardu ain ni iaitu apa? Semua orang wajib belajar. Kalau dia tak belajar, dia berdosa. Jadi dia kena cari guru, dia kena keluar mencari ilmu. Jadi keluar mencari ilmu itu wajib bagi dia. Kenapa? Sebab ilmu fardu ain. Apa dia ilmu fardu ain? Kita sebut dulu. Ilmu fardu ain ada 3. Yang pertama, ilmu berkaitan dengan akidah. Ilmu berkaitan dengan akidah. Ada orang tanya saya, Ustaz, kita belajar ilmu akidah ni, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam, benda yang sama. Cuma kadang-kala dipanggil nama tu ada. Ilmu tauhid, itulah ilmunya. Ilmu akidah, itulah ilmunya. Ilmu kalam, itulah ilmu dia. Itu ilmu tauhid, ilmu akidah. Adakah kita belajar ilmu tauhid ni sampai peringkat PhD? Apa sempadan bila kita terlepas, terangkat wajib belajar tu? Macam kita lah wajib puasa kan? Wajib puasa Ramadan. Bila terlepasnya, berakhir Ramadan. Berakhir Ramadan, terlepaslah wajib Ramadan. Dan kalau berhutang pula, ada orang perempuan ataupun kita yang uzur tertinggal puasa 4-5 hari, maka wajib juga tu lagi tu. Wajib mengqadhakan. Bila terlepasnya wajib itu? Bila kita qadha 4 hari. Hutang 4 hari, qadha 4 hari, maka terlepaslah. Okey, ilmu tauhid ni ilmu yang wajib kita belajar. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu ibadah ataupun dipanggil ilmu fiqh juga. Yang ketiga ilmu tasawuf. 3 ilmu wajib belajar. Kalau ilmu tauhid, di mana sempadannya wajib itu terangkat? Adakah ada belajar Suluddin di kuliah dapat degree sarjana muda? Kuliah mana bang? Kuliah Suluddin. Oh, maka kau dah selesai dah. Belum tentu. Belum tentu. Sebab ukurannya bukan sijil. Ukurnya apa? Ukurannya ialah sejauh mana kekuatan akidah kita itu. Contoh saya nak bawa tuan-tuan ya. Contoh saya bawa. Dulu saya pernah sebut,
Saya pernah sebut tentang apa beza tauhid, iaitu sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah. Sifat ma'ani ada 7, sifat maknawiyah ada 7. Kalau nak tengok nama sifat tu sama, apa yang ada pada sifat ma'ani itulah yang ada pada sifat maknawiyah, kan? Sama. Sama, basar, kalam, sama, ada 7. Kalau maknawiyah sama juga. Tu juga. Jadi kalau sifat ma'ani, kita tahu sifat itu, boleh cerita. Apa dia basar? Iaitu Allah itu bersifat maha melihat. Sami', Allah itu sifat dia maha mendengar. Kemudian kita bezakan pula melihat Allah dengan melihat makhluk. Melihat makhluk dengan mata. Tapi kuasa melihat Allah pada zat Allah, bukan pada mata. Jangan kata mata kita, ya mata. Ya. Dan melihat kita adalah terbatas. Tapi Allah tu maha melihat, dia azali. Okey, boleh cerita. Okey. 1, 2, 3, 4 sampai sifat yang ke-7. Bila kita belajar sifat maknawiyah pula, dia bukan bercerita, bukan menceritakan. Sifat ma'ani kita berceritakan. Sifat maknawiyah bukan cerita. Sifat maknawiyah dia rasa dan kesan. Saya ulang baik tuan-tuan ya. Sifat ma'ani iaitu kita bercerita. Allah maha mendengar. Oh, macam mana Allah maha mendengar? Ya. Kita tak bercakap, tak berbunyi pun Allah dengar. Sebab kita mendengar tertakluk pada bunyi. Ada bunyi kita dengar. Tak ada bunyi kita tak dengar. Tapi Allah tidak tertakluk pada bunyi. Tak berbunyi pun dia dengar. Itu dah beza dah. Mukhalafatu lil hawadis. Kan? Itu contoh. Itu cerita membezakannya. Disebut pada maknawiyah, dia bukan nak cerita, tapi dia rasa dan kesan. Kalau kita boleh tauhid, ada rasa, ada kesan, bermakna kita dah ada tauhid maknawiyah. Kita boleh cerita pada orang apa bezanya basar, sama', qadiran, muridan, kan? Jadi itu kita dah faham tentang ilmu ma'ani. Tapi bila boleh rasa, itu kita dah faham ilmu maknawiyah. Apa bezanya? Apa cerita tuan? Dulu saya cerita tentang garam. Okey, kita ambil garam. Garam ni, cuba cerita garam. Garam ni masin. Garam ni masin, warna putih bang. Dia masin ni. Kalau kita boleh cerita garam ni putih, yang ni masin, gula mani. Kalau garam masin, masuklah kepala kita. Cerita orang, ya, okey, itu ma'ani. Maknawiyah, dia kesan dan rasa. Masuklah mulut kita, kunyah garam tu, itu maknawiyah. Maknanya apa tuan? Maknanya bila kita belajar tentang sifat Allah, basar, sami', basar kita kata, Allah maha melihat, kita cerita. Tapi pergi kepada maknawiyah, dia akan menyantun diri kita, terasa kita diperhatikan oleh Allah di mana jua kita berada. Itu dah cerita kitab dulu. Seorang guru dia bagi 10, ada kata ayam, ada kata burung kan. Kita ambil ayam kita senang kan. Kau sembelih ayam ni wahai muridku di tempat mana yang Allah tak nampak. Di sini sebenarnya guru nak test ujian anak murid ni faham tak maknawiyah, sifat melihat Allah segi maknawiyah. Pergi ada orang dia terjun dalam sungai, dalam air tu sembelih. Dalam air kan. Ada dalam bagi butuh, pokok, gunung, ganang. Semua terkulai. Seorang tu masih terkiok-kiok, tak sembelih. Kau kat mananya boleh ayam ni bang? Ini tuan guru saya di terjun dalam sungai ni, tuan guru. Dalam sungai tu terjun nyolam tu, dia kata bagus saya sembelih. Memang saya yakin tak ada siapa melihat.
Kau tanya yang kedua kan. Saya tu bulan pergi buta. Semua mambang tak nampak, dia kata. Kan? Abi yang kau seorang kenapa tak sembelih? Kenapa tak sembelih? Orang lain semua boleh sembelih, kau tak boleh sembelih. Kenapa? Wahai tuan guru, saya pergi ke mana pun dia kata tak dapatnya sembelih dah. Kenapa? Ada yang melihat. Ni kesan. Dia terasa diperhatikan. Itu maknawiyah. Kalau itu tauhid kita, benar kita dah faham lah ilmu tauhid, tuan-tuan ya. Itu bezanya ma'ani dan juga maknawiyah. Wallahu alam. Jadi kita belajarlah 3 benda itu wajib. Ilmu pengetahuan itu ada merupakan ilmu keagamaan dan ilmu yang berhubung dengan akhlak dan budi pekerti yang diperlukan terutama untuk diri sendiri yang bersangkutan dengan ayat-ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat hadis ini Tirmizi. Sikit kita betul tuan. Kalau Tirmizi tak ada. Tidak ada perawi hadis bernama Tirmizi. Kalau mana tahu nanti nak namakan cucu kan, siapa nak cucu ni kita namakan perawi hadis lah. Siapa namanya Tirmizi. Tidak ada perawi hadis nama Tirmizi. Yang ada apa? Yang ada Tirmizi, Turmuzi. Dia ada 2 wajah baca dia. Kan? Kalau nama Tirmizi lah atau Turmuzi. Tirmizi tar tak ada ya. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'. Masya-Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu pengetahuan, maka ia berada di dalam jalan Allah sehingga dia kembali. Sehingga dia kembali. Jabir bin Abdullah pernah bermusafir daripada Madinah selama sebulan. Tujuan Jabir bermusafir hanya semata-mata untuk mengkaji sebuah hadis yang disampaikan kepadanya daripada Abdullah bin Anas. Dapat hadis, dia nak mengkaji hadis tu. Hadis ni dia sahih ke, hasan ke, dhaif ke, maka dipanggil satu ilmu. Untuk kita dapat hadis, nak tahu hadis ni dia sahih ke, hasan ke, tengok pula macam-macam ke, dhaif ke. Kalau dhaif ke, dhaif macam mana? Kalau bersangatan dhaif tak boleh. Kalau hanya dhaif sahaja baru boleh dipanggil amal fadail. Hasan pula tengok asal li ghairihi ke li zatihi ke, tengok. Jadi ada ilmu. Ilmu tu dipanggil ilmu tajrih hadis. Tajrih ni jaraha, luka. Maknanya kalau kita tengok ilmu pembedahan hadis. Ya, mengkaji hadis lah. Sebuah hadis yang disampaikan kepadanya daripada Abdullah. Jabir mahu mengkaji hadis itu sehingga dia dapat mendengar sendiri dari perawi hadis tersebut dengan sejelas-jelasnya dan yakin dengan hadis itu. Dia yakin. Jadi dapat hadis, dia pastikan di sini betul ke lafaz matan dia macam ni. Maka dia pergilah kepada perawi hadis yang nak dengar betul. Oh, betul dia kata. Memang tepat apa yang aku dengar ni, aku dengar pada mulut syekh hadis ni betul. Dan perawi itu pula mestilah seorang yang thiqah. Seorang yang thiqah. Kalau tinggi lagi makam dia berziqah, dipanggil thiqatun thiqah. Memang hebatlah. Tetapi kalau perawi itu dah syaz, ada kelemahan, hadis itu tidak boleh nak diangkat sebagai hadis hasan ataupun hadis sahih. Itu satu ilmu lah, ilmu dipanggil ilmu tajrih hadis. Ya. Al-Sya'bi berkata, apabila seseorang itu berjalan dari daerah Syam, Syam ni luas tuan-tuan ya, bukan hanya Syria. Sebut Syam saja, Syria. Saya pergi ke Syam dalam satu jelajah
saya berjumpa orang alim, ya, jumpa orang alim, dapatlah jumpa 3-4 orang. Saya nak jumpa Mustafa Bura, tak sempat. Lepas tu Abah Zuhaili sempat jumpa Syekh Fakhur, Syekh Ibrahim Salqani. Jadi situ tuan-tuan, di Syria ni dia tak kata dia orang Syria, dia kata ana Syami, dia kata aku orang Syam, aku orang Syam, dia kata. Tapi Syam tu bukan Syria semata-mata. Baitul Maqdis Palestin pun yang hari ini yang sedang hancur ni, kan, dihancurkan oleh Zionis ni, adalah juga termasuk bumi Syam. Ya, baik. Jadi Asy-Sya'bi ni apabila dia kata pendapat dia berjalan dari daerah ke Syam, di tempat yang paling jauh di daerah Yaman, dengan tujuan untuk memperoleh satu kalimat yang dapat menunjukkannya ke arah yang benar atau dapat mencegahnya daripada suatu pertanyaan salah, maka perjalanannya itu tidaklah sia-sia. Ini tuan-tuan, kalau meninggal dunia, orang berjalan musafir ilmu ni meninggal dunia. Dulu ada anak di Rembau ni kan, siapa, Imam Masjid Kampung Batu kan, anak dia, saya jumpa dia, anak dia pergi ke Morocco belajar, meninggal di Morocco. Saya jumpa dia, Ji, saya bagikan takziah, ucapan takziah, tuan-tuan ya. Ini satu lagi benda yang saya nak ulang, tuan-tuan. Bila ada meninggal, kita kata takziah lah. No, tuan-tuan, takziah bukan macam tu. Ya. Saya dah kongsi dengan tuan-tuan dulu kan. Ucapan takziah kepada orang yang menerima musibah bukan kita mengungkapkan kata-kata, Ji, tuan, makcik, takziah lah. No, bukan. Ucapan takziah merujuk kepada ungkapan yang kita keluarkan kepada si fulan itu, yang mana boleh meringankan kesedihannya. Itu takziah. Bukan kita mengatakan takziah lah. Ucapan salam, Assalamualaikum. Ada jumpa orang? Salam ada? Tak ada. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kan? Takziah ialah kita memberikan ungkapan. Saya kata dengan itu, Ji, tak apa Ji, anak meninggal dunia ada 2 kelebihan, saya kata. Pertama, kelebihan dia meninggal dunia dalam bentuk ilmu. Yang keduanya, dia meninggal dunia jauh dari tempat darahnya lahir, tumpah dia darah. Ya? Allah akan ukur di mana darahnya tumpah, di mana ajalnya dikebumikan, meninggal dan dikebumikan. Tuan-tuannya, meninggal dan dikebumikan. Boleh baca kitab, mungkin tuan-tuan baca kitab Ziarah Alam Barzakh, Imam Suyuti. Ya? Disebut hadis. Kitab tu bagus baca sebab telah pun dianalisa hadis dia. Jadi maknanya meninggalnya di Rembau, saya kata. Anak tuan meninggal di Morocco. Berapa ribu langkah jarak itu. Setiap satu langkah itu Allah berikan 2 ganjaran. Pertama, diangkat martabat dia. Yang kedua, digugurkan dosanya, diampunkan dosanya. Berapa jauh tu? Yang kedua tadi, dia adalah meninggal sebab untuk ilmu. Saya kata bertuah anak haji, kerana anak haji orang yang mendapat 2 ganjaran. Pertama, kelebihan meninggal dunia untuk ilmu. Kedua, dia meninggal dunia sebab setiap langkah itu akan diberikan 2 ganjaran. 1 langkah 2 ganjaran, kalau beribu langkah, bayangkanlah. Inilah kelebihan. Allah telah pun mengangkat anak haji dalam keadaan 2 kelebihan. Itu dipanggil takziah. Sebab boleh meredakan dia punya kesedihan. Mana tak sedih anak meninggal dunia. Tapi kalau kita jumpa takziah Haji, takziah lah anak meninggal, dia terasa tak tuan? Dia terasa tak? Sedih yang ditanggung terasa tak kurang? Tak tuan-tuan. Sebab kita salah konsep. Sebab kita waktu kita belajar, bila orang tu gembira, ucapan tahniah. Bila orang tu sedih, duka, ucap takziah. Bila bertemu, ucapkan salam.
Ucapkan salam macam mana? Assalamualaikum. Ucapkan taziah macam mana? Berilah ungkapan yang boleh membina perasaan yang dia reda. Ucapkan taziah macam mana? Puji. Dengar anak kau dapat sebelah A, yo. Oh ya, anak kau memang bagus tu. Ada. Memang baik tu. Anak kau tu bertuah anak kau tu. Tahniah lah. Tak ada apa. Nothing. Ya. Sebab kita salah konsep. Sikit lagi tuan-tuan, kita berhenti. Terdapat ilmu pengetahuan yang perlu untuk memperbaiki perilaku atau berhubung dengan akhlak. Ada ilmu yang sebab kitab ni kitab Imam Ghazali, jadi maknanya dia akan bincang tentang ilmu yang membaiki diri. Kan dalam Imam Ghazali sebutkan ada dua cara ilmu itu, kita mencari ilmu. Satu caranya diri mendapatkan makna dengan cara belajar. Kan, dengan cara belajar. Diri mendapatkan makna. Mana diri kita keluar pada rumah, pergi cari tuan guru, belajar ilmu. Bila dapat ilmu, itulah makna. Makna itu ilmu. Sebab sesuatu yang ada makna, maka dia ilmu. Sesuatu yang tak ada makna, bukan ilmu. Bukan ilmu. Ya, satu yang ada makna, barulah dia masuk dalam makna ilmu. Apa itu ilmu? Orang tanya. Ilmu itu ilmu lah. Belajar mana bang? Belajar ilmu. Apa makna ilmu? Ilmu ilmu lah. Tak, ilmu tak apa dia. Ilmu tu ilmu lah bang. Macam ilmu hisab, ilmu sejarah, ilmu tauhid. Tak, itu contoh. Ilmu tu apa? Kan? Ilmu tu ialah makna. Suatu yang ada makna baru dia ilmu. Tak ada makna bukan ilmu. Jadi diri kita mendapatkan makna dengan cara belajar. Yang kedua, makna mendapatkan diri dengan cara zikir. Itu dipanggil ilham. Kita fikir macam mana nak selesaikan isu ni, ayo poning ke kepala den kan. Tiba ting dapat ilham. Makna mendapatkan diri dengan cara zikir. Apa dia? Ingatkan Allah, macam yang baca Quran. Setinggi-tinggi zikir, sehebat-hebat zikir, ijma' ulama mengatakan zikir yang paling tertinggi dan paling hebat, ranking dia nombor satu, iaitu as-salah, sembahyang. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua membaca Al-Quran. Itu zikir nombor dua. Ranking nombor tiga ialah zikir-zikir yang maksur. Apa maksud maksur? Zikir yang Nabi memang amalkan. Yang ketiga, yang keempat, zikir yang kita ambil daripada tok syekh kita. Tuan-tuan mungkin ada tarikat, ada syekh kita, ambil zikir dari syekh kita, dan zikir itu pula Nabi amalkan, maka alhamdulillah dia naik ranking yang kedua. Tapi zikir itu pula Al-Quran pula. Sebab ada Al-Quran yang dianya dibuat zikir, naik ranking yang nombor 2. Baik. Oleh itu, seseorang yang tidak menginsafi akan segala keburukan yang ada dalam diri sendiri, kejahatan sifatnya, tidak mungkin akan dapat membersihkan hati, jiwanya daripada keburukan dan sifat tercela. Jadi situlah maknanya datangnya falsafah pendidikan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ada falsafah dia dalam pendidikan. Dia kata apa? Dalam Imam Ghazali sebut, takhalli qabla tahalli. Takhalli qabla tahalli. Sucikan dulu sebelum diisi. Kosongkan dulu sebelum diisi. Hari ini kita tak ada sama. Ada air mineral. Air mineral kan? Air mineral ni dianya air mutlak. Walaupun satu botol kecil tu boleh kita ambil wudu. Boleh ambil wudu. Kan? Sebab dia air mutlak. Sifatnya suci dan menyucikan. Air mineral tu. Bokeh ni gelas. Di dalamnya kalau ada kekotoran, mungkin tak cicak dalam tu. Air mutlak ni dituangkan dalam gelas.
Bila tulang kelas, oleh kerana gelas ini tak suci, ada najis, maka air yang suci dan menyucikan pindah bokeh, maka dia tidak lagi berfungsi dengan baik dah. Tak ada guna air itu dah. Boleh ambil wuduk tak? Tak boleh. Tadi boleh ambil wuduk sebab dia dalam botol tu dia suci, dia air mutlak. Dah pindah ke bokeh yang kotor, maka dia mungkin air misalnya najis, tak boleh lagi dah. Fungsi dia menyucikan tak boleh. Dan dia pun tak suci lagi dah. Pak tuan-tuan, begitulah takhalli qabla tahlil. Jadi Imam Ghazali dalam konteks pendidikan, untuk kita ilmu yang kita belajar pagi ni, dia boleh mengubah diri kita. Dia kena tengok dulu diri itu di mana. Sebab itu ada proses membersihkan diri, dipanggil tazkiyatun nafs. Kenapa kena bersihkan diri? Supaya ilmu tu masuk dan berfungsi. Air yang mutlak tadi masuk pada bokeh yang suci, ambil gelas, basuh dulu gelas ni, sucikan, lap-lap, dah bersih, kita pun tuangkan air mutlak tadi, keluarkan. Maka air tu yang tadi dalam botol boleh ambil wuduk, dalam bokeh ni pun boleh ambil wuduk lagi. Yang ni pun dia mutlak, yang ni pun air mutlak juga. Kenapa? Sebab dia lah disucikan. Ilmu tu sifatnya nur. Masuk dalam diri kita, dia tak berfungsi kalau kotor. Itulah dia syakautu ilal waqi' an su'il hifzi. Aku mengadu, kata Imam Syafi'i kepada guru aku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Aku disuruh oleh tuan guru aku Imam Waqi' supaya aku tinggalkan maksiat, bersihkan diri aku daripada maksiat. Fa inna ilma nurullah, sebab ilmu itu wahai Syafi'i, dianya cahaya. Ilmu tu cahaya. Nurullah la yuhda lil asi, tapi cahaya itu akan padam, tak boleh berfungsi bila masuk dalam bokeh jiwa yang kotor, jiwa yang asi, jiwa yang maksiat. Dia ni cahaya masuk dalam jiwa kita, ilmu langsung padam. Tak ada. Ilmu banyak belajar tapi tak berubah diri. Sebab apa? Diri kita adanya kekotoran. Sebab itu takhalli qabla tahalli. Sucikan dulu, kosongkan dulu sebelum diisi. Maka datanglah konsep, maknanya kita jaga amal ibadah kita, zikir kita, Quran kita, solat kita, insya-Allah bila belajar. Wallahu alam. Lazimnya apabila berada di negeri sendiri, kita tidak akan dapat melihat keburukan yang dalam diri kita. Maknanya musafir ni penting tuan-tuan. Boleh melihatkan kadang-kadang jumpa orang alim ni ada sana keberkatan. Al-barakah ma'a akabirkum. Keberkatan itu bila kamu bersama dengan orang alim. Akabir, kalau terjemahan bahasa Melayu, pembesar. Keberkatan apabila kamu bersama dengan pembesar. Jadi saya melihat hadis ini bukan pembesar merujuk kepada pangkat. Pembesar ini merujuk pada keilmuan, besarnya, kayanya ilmu. Sebab hadis ini diletakkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab apa? Bab ihtiram al-ulama. Hadis itu diletakkan dalam bab ihtiram ulama. Jadi bila letak dalam bab ihtiram ulama, bermaksud akabir itu bukan pembesar jawatan, Menteri, Tan Sri, Menteri Besar, bukan. Maksud ialah ulama. Sebab hadis itu diletakkan dalam bab ulama, ihtiram ulama. Jadi maknanya keberkatan itu akan juga kamu perolehi apabila kamu bersama mendampingi ulama. Ya. Jadi itu insya-Allah tuan ya. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kelemahan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan masuk kepada musafir kerana menunaikan ibadah. Habislah pagi ini tajuk kita yang pertama, iaitu musafir menuntut ilmu. Dia baik, mulia, tapi ada dua hukum tadi, ada hukum sunat, ada hukum wajib. Dan kitab ni tak sebut kenapa hukum wajib, cuma dia kata kena lihat ilmu apa yang kita nak belajar tu. Jadi saya katakan ilmu ada tiga tadi, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Oh, sikit lagi sebenarnya. Tadi ilmu tauhid saya ceritakan macam mana tahap habis belajar terangkatnya wajib. Ilmu fiqh pula tuan-tuan, start mana kita terlepasnya wajib belajar?
Adakah PhD? Tak. Terangkatnya hukum wajib belajar ilmu fiqh ini ialah matilah. Belajar ni sampai matilah. Tapi apabila kita tahu, bila kita buat apa juga ibadah, orang tanya kita, sah tak? Sah. Sembahyang tadi kan, Ustaz, sembahyang tadi sah tak? Sah. Yakin? Yakin sah. Kenapa saya kata yakin sah? Sebab pada wuduk kita tahu, kita mengambil wuduk dengan ilmu fiqh. Kita sembahyang pun kita jaga tadi dengan ilmu fiqh, ya. Tapi kalau tanya sembahyang subuh tadi Ustaz, diterima ke tak diterima? Yang tu bukan, tuan-tuan. Diterima ke tak diterima bukan ruang lingkup kuasa kita. Itu milik Allah. Tapi katanya sah tak wuduk kamu ni? Sah. Mana kamu tahu sah wuduk kamu ni? Saya tahu dengan ilmu fiqh saya. Saya tahu dengan ilmu fiqh saya. Tetapi kalau belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf pula, sehingga ia terasa, kita mampu membentuk akhlak kita, percakapan kita, pergaulan kita halus. Maka, dan itu amalan kita. Maka disitulah kita telah pun belajar ilmu tasawuf. Belajarlah ilmu tasawuf kan. Tapi ilmu ni sebenarnya tuan, sempadannya sebenarnya meninggal je. Belajarlah, ya. Itu cuma dalam kitab saja. Belajarlah ilmu tauhid sampai mati, belajarlah ilmu fiqh sampai mati, belajarlah ilmu tasawuf sampai mati. Sebab ilmu ni lagi kita belajar, lagi kita akan rasa kita jahil. Contohlah tuan-tuan kan, belajar musafir tadi 81 km itu saja, ya. Tapi kita belajar lagi, rupanya Imam Syafi'i ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat yang masyhur mengatakan 81 km. Tapi kita pakai yang masyhur lah. Tapi ni cerita pendapat ni. Tapi ada pendapat Imam Syafi'i dipanggil pendapat yang tak masyhur. 45 km. Tapi ilmu lah. Apa yang ada. Tapi kita ingat tuan-tuan, pendapat Imam Syafi'i pun ada pendapat yang qaul qadim dan qaul jadid. Kita belajar-belajar tu, rupanya banyak kita tahu kan. Samalah hukum fiqh juga. Hukum fiqh sehingga kita boleh menentukan hukum dalam diri kita. Sebab itu saya takut bila orang tanya, ada seorang tanya, saya nak jawab. Kadang-kadang hukum fiqh ni kita jawab umum mungkin tepat, tapi mungkin tak tepat. Tuan-tuan ya. Sebab hukum fiqh ni lebih kepada menghukum peribadi itu sendiri. Contoh saya nak ceritakan, maka kita belajar fiqh. Kita bermusafir 4 orang. Seorang ni bukan Islam, orang kafir. Kata jangan sebut kafir, tak boleh. Saya sebutlah kafir, orang kafir. Ya tak musafir. Kan? Okey, dia ni bukan Islam, orang kafir. Kafir, tuan. 3 orang Islam. Tengah padang pasir ni tentera, kan? Tiba-tiba dahaga, air tak ada. Orang kafir ni ada dia punya air dia, tapi air tu arak lah. Aku ada arak, dia kata. 3 orang ni kita baca fiqh. Kalau kita musafir dan darurat, maka kita dimaafkan minum arak walaupun haram sebab darurat ni. Hukum fiqh macam tu. Tapi nak hukum, jatuh hukum, dia tak boleh macam tu. Kena lihat seorang-seorang. Kau macam mana? Kau boleh tahan lagi tak ni? Ustaz, kalau saya tak minum ni saya mati betul ni. Maka kau minum seorang ya. Kau macam mana? Saya insya-Allah Ustaz, saya tahan lagi ni. Kau tak boleh. Walaupun kita sama-sama tu dalam pasir ni, sosek ni, fiqh kata dimaafkan minum arak. Sebab tak ada lain benda lain lagi lah. Air pokok yang berair pun tak ada, itu yang ada, arak yang ada. Tak minum mati. Nyawa perlu diselamatkan. Bila nyawa perlu diselamatkan, siapa sini yang memang tak boleh langsung ni? Seorang je, dia je, Abu je. Kau bu, kau minum bu. Abu minum pun bukan dia tunggang 1 botol. Dia minum seteguk dan dia ukur tahap dia. Boleh? Teguk lagi Ustaz, dia kata. Gom seteguk lagi, 2 teguk. Macam mana? Okey dah. Okey dah. Itu. Teguk yang ketiga, no. Itulah hukum fiqh. Ahmad pula, Ustaz saya boleh? Kau tak boleh. Sebab kau anak lagi. Kau terayur lagi. Kau jangan minum sekarang ni. Akan datang, akan tahu, jumpa air, aku minum air.
Yang ni jangan. Hukum fiqh begitu. Bila nak dihukumkan. Tapi ilmunya begitu. Ilmunya hukum fiqh ni, bila kita musafir dan memang tak terayuh lagi dah, maka yang ada arak, maka dimaafkan minum arak. Fiqh noktah situ. Nak dipakaikan, nak dihukumkan, dia kena analisa dulu. 3 orang ni, 3 seorang je boleh. Yang 2 orang tunggu dulu. Kok boleh pun, tengok pula. Mungkin 2 teguk, mungkin seteguk. Jangan tunggang sebotol. Dulu ingat tuan kan, tahun 95 dulu. Ada fatwa keluar kan. Saya belum lagi fatwa masa tu. Boleh meminjam loan rumah. Masa tu bank ni, bank Islamik tak ada lagi, konvensional ni. Memang riba. Tapi fatwa kata boleh. Kan? Masa tu cikgu tuan-tuan, saya cikgu masa tu. Pakat beli pinjam duit rumah beli tanah banglo 250,000 rumah banglo 5 bilik 3 bilik air. Saya tanya, kenapa pinjam macam tu? Dah dibolehkan. No. Hukum waktu itu, kita ada 3 orang anak, isteri kita. Maka mungkin rumah yang kita kena waktu itu, kita kena ambil loan yang haram itu, dimaafkan haramnya. Hanya 3 bilik, 2 bilik air, harganya mungkin 70,000. Yang kau pergi hontam 20,000 pasal? Sebab fatwa kata boleh. Fatwa untuk umum. Bila nak pakai, kita kena ukur. Waktu itu saya ada isteri 1, anak 1. Sampai sekarang 1 isteri. Anak 3, laki perempuan. Perempuan ada 2, laki 1. Sesuainya, kadarnya ialah 3 bilik, 2 bilik air mungkin. Harganya 70,000. Maka kita dimaafkan mengambil waktu itu tahun 95, mengambil pinjaman rumah 70,000 sahaja. Yang pergi hantam 250,000, 5 bilik, 3 bilik air. Sebab dia kata akan datang rumah anak kita, bukan jenis ustaz, anak kita akan datang mungkin 10 orang. Itu akan datang punya hukum, tunggu akan datang. Tapi sekarang ni tak. Sebab yang kita nak ambil ni benda haram bang. Benda haram nak ambil ni. Bila nak ambil benda haram, ambil pada waktu itu. Bukan pada akan datang. Sama tuan, waktu itu ramai kawan saya cikgu ambil. Saya kata tak boleh cikgu. No. Wallahu alam. Hukum fiqh begitu tuan-tuan. Umumnya begitu, hukum umum tapi nak dipakaikan. Sebab itu bila orang bertanya kepada saya suka bertanya balik kepada dia. Macam mana, kan? Wallahu alam, yang baik daripada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashian wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.